Pengenalan kepada krisis COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Hakimi dari kelas DPH 6B dan akan menerangkan tentang pengenalan kepada krisis COVID-19 ataupun coronavirus. COVID-19 ini dikenali sebagai Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit coronavirus yang sedang berlaku secara global yang berpunca daripada sindrom pernafasan akut teruk. Wabak ini pada mulanya dikesan pada hujung bulan Disember 2019 di wilayah di Bandaraya Wuhan, Hubei, China yang telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 28 September 2020, lebih daripada 33.4 juta kes COVID-19 telah dilaporkan di lebih 188 buah negara yang mengakibatkan lebih daripada 1.004 juta kematian, manakala lebih daripada 24.7 juta orang telah pulih daripada wabak ini. Virus ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza, seperti melalui titisan pernafasan daripada batuk dan bersin. Ianya dianggap penyakit yang mudah berjangkit apabila seseorang menerima gejala seperti demam, batuk, sesak nafas yang boleh menyebabkan kesukaran kepada radang paru-paru kita ni untuk bernafas dan sindrom kesukaran pernafasan pada sistem pernafasan kita. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh semua negara, termasuklah sekatan perjalanan, kuarantin, pengurungan, penangguhan acara dan pelbagai kemudahan awam. Pandemik yang melanda ini telah membawa kepada gangguan sosioekonomi global, penangguhan, pembatalan acara kebudayaan, keagamaan dan kesukanan, dan menyebabkan ketakutan terhadap yang meluas terhadap orang ramai dalam kekurangan bahan mentah yang telah mendorong mereka untuk pembelian panik. Virus ini juga telah merebak ke seluruh dunia, terutamanya di Malaysia. Virus tersebut telah disahkan menular di Malaysia pada akhir bulan Januari 2020 apabila pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura dikesan positif virus COVID-19. Pada mulanya, kes tersebut awalnya rendah sehinggalah terdapat kluster tempatan mulai muncul yang membawa kepada kenaikan besar-besaran dalam kes tempatan. Pada 16 Mac 2020, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Semua sektor ditutup seperti pelancongan, kilang, sektor awam, pelajaran semua ditutup bagi mengelakkan daripada ataupun mencegah daripada virus ini merebak. Apabila semua sektor ditutup, kebanyakannya yang berpendapatan rendah tiada punca pendapatan kerana sektor ditutup dan mereka tiada berpeluang untuk berniaga, untuk meneruskan untuk membeli barangan keperluan. Pihak kerajaan telah menghulurkan bantuan terhadap rakyat yang tiada punca pendapatan tetap. Mereka memberikan bantuan wang ringgit ataupun bantuan bekalan makanan kepada rakyat-rakyat yang tidak mampu untuk membeli keperluan bahan semasa pandemik COVID ini. Kita sebagai rakyat Malaysia mestilah bersatu teguh dalam memerangi COVID-19 ini daripada merebak, dan mestilah menolong para frontliner seperti doktor, polis, askar dan lain-lain dalam mencegah
daripada COVID ini berleluasa. Mereka mengorbankan tidur mereka, kesihatan mereka untuk membantu negara dalam memerangi COVID ini. So, itu saja. Cabaran ekosistem halal. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz Aziz Rahmat. So, saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan cabaran dan solusi terhadap ekosistem halal. Pertama sekali, coronavirus 2019 ataupun COVID-19 dikatakan bermula dari pasar Wuhan di China sebelum merebak dengan pantas. Sehingga saat ini jangkitannya menjangkiti 28 negara termasuk Malaysia. Meskipun langkah proaktif diambil China dan negara yang lain yang terjejas untuk mengelakkan penularannya, kita dapati bilangan yang dijangkiti dan jumlah kematian terus mencatatkan peningkatan dengan kadar yang progresif. Antara cabaran yang dihadapi dalam ekosistem halal adalah industri halal global terjejas disebabkan oleh pengeluaran yang berlaku tidak beberapa memuaskan dan kualiti pengeluaran tersebut merosot. Perkara ini berlaku disebabkan oleh bekalan bahan mentah untuk menyiapkan satu produk siap halal itu tidak mencukupi akibat daripada pandemik ini. Pandemik ini mula menjejaskan berbagai bentuk pengeluaran disebabkan oleh kebanyakan kilang atau syarikat terpaksa mengeluarkan jumlah pekerja, maka proses pengeluaran akan menjadi lambat dan tidak dapat menampung permintaan yang tinggi. Cabaran yang seterusnya ialah kerajaan diminta untuk mencari mekanisme untuk membantu pekebun kelapa sawit yang terjejas teruk akibat kejatuhan harga komoditi itu di pasaran. Harga buah sawit berada sekitar RM3,000 sehingga RM2,701 tan pada bulan Januari 2020. Harga sebuah buah sawit pada ketika itu berada dalam paras terendah iaitu RM2,664 satu tan. Jika diikutkan dalam keadaan ekonomi semasa, harga ini masih belum mencukupi untuk menampung kehidupan peneroka sawit selain menjejaskan ekonomi mereka. Terdapat beberapa faktor berlakunya penurunan harga sawit, antaranya penularan pandemik ini telah mengurangkan permintaan minyak makan terutamanya di China. Penyebaran virus menyebabkan beberapa bandar di China ditutup, perintah berkurung dan sekatan perjalanan sehingga mengakibatkan penggunaan minyak masak lebih rendah dalam industri makanan di China. Secara tidak langsung, ia menjejaskan permintaan minyak sawit selain permintaan ekspor yang lebih rendah. Tindakan kerajaan India pula yang juga meningkatkan duty import ke atas minyak sawit ditapis oleh Malaysia daripada 50% kepada 45% sehingga Mac 2020. Untuk mengukuhkan industri penapisan di negara itu menjejaskan sawit tempatan, ini akan terus menekan inventory minyak sawit pada bulan-bulan akan datang. Memandangkan pengeluaran minyak sawit dijangkakan lebih tinggi, hal ini mengakibatkan kerugian besar kepada pengekspor minyak sawit Malaysia selain ekspor yang lebih rendah ke India pada masa hadapan. Selain itu, Indonesia merupakan pengeluar utama minyak sawit sehingga menjual minyak mereka dengan harga lebih murah pada negara-negara pengimport terutamanya China. Terima kasih. Solusi ekosistem halal. Antara solusi daripada cabaran tersebut ialah untuk mengenai masalah inilah kerajaan perlu menghadkan penawaran dan permintaan minyak supaya menjadi lebih stabil dan boleh dikawal oleh kilang-kilang pemprosesan. Pihak pengelola juga perlu untuk menitik beratkan jumlah bahan mentah sebelum menerima mana-mana permintaan daripada pengguna. Seterusnya, dalam menangani kejatuhan harga minyak sawit, kerajaan sewajarnya mengambil langkah proaktif dengan mempergiatkan penyelidikan serta pemasaran industri hiliran agri-komoditi, penggunaan bahan api, penerokaan pasaran baru dan bekerjasama dengan negara pengeluar lain bagi menstabilkan harga komoditi berkenaan di pasaran antarabangsa. Pekebun kecil juga perlu memperbagaikan tanaman mereka dengan tanaman baharu yang mampu memberi pulangan lebih baik agar kesan kejatuhan harga dapat dikurangkan. Di samping itu, syarikat minyak mungkin terpaksa diambil oleh kerajaan untuk memastikan kelangsungan syarikat dan bagi mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang lebih serius. Ini mungkin satu tindakan drastik, namun tindakan drastik mampu menyelamatkan keadaan daripada terus menjadi lebih teruk. Pandemik yang melanda seluruh dunia yang mengakibatkan banyak cabaran dari segi rantaian bekalan makanan. Apabila rakyat diperintahkan untuk duduk di rumah untuk mencegah penularan wabak COVID ini daripada merebak, maka tiada sebarang sektor perniagaan dan kilang yang dapat beroperasi semasa PKP. Maka bermulalah panic buying yang boleh menjejaskan keperluan
dan masa. Sedangkan bekalan makanan amatlah mencukupi sekiranya rakyat membeli secara berhemah. Antara solusinya ialah pihak kerajaan menemui solusi daripada Malaysia. Antara solusi pihak kerajaan Malaysia adalah pihak kerajaan tidak bercadang untuk menyekat sebarang aktiviti yang membabitkan rantaian bekalan makanan dan pemasaran makanan sepanjang tempoh PKP berlangsung bagi memastikan bekalan mencukupi untuk semua rakyat Malaysia. Sektor kilang, pertanian dan peternakan dikecualikan untuk ditutup bagi meneruskan pengeluaran bahan mentah untuk semua rakyat Malaysia. Cabaran dan solusi terhadap pelancongan mesra Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isri Birosni. Saya akan menerangkan tentang cabaran dan solusi terhadap pelancongan mesra Muslim. Okey, industri pelancongan di Malaysia serta negara Muslim pada masa kini bukanlah lagi satu perkara yang baru, sebab banyak pelancong yang datang dari luar negara kebanyakannya menjelajah di tempat-tempat yang dikategorikan sebagai tempat pelancongan Muslim. Sebabnya mereka sendiri mengatakan bahawa kawasan pelancongan Muslim ni dia lebih selesa, aman serta terdapat pelbagai menu-menu makanan yang lazat serta halal. Pelancong yang datang dari luar negara, makan khususnya dari negara yang beragama Muslim, sudah semestinya mengimpikan tempat yang macam ni. Sebab dia bukan saja dapat menikmati pelbagai kelazatan makanan kat sini, sebab malahan Malaysia ni ataupun negara-negara yang Muslim ni menyediakan pakej pelancongan Muslim seperti tempat solat, kemudahan seperti tempat solat, menyediakan arah kiblat dan banyak lagi. Tetapi memandangkan waktu ni bukan Malaysia je, tapi seluruh dunia yang sedang menghadapi ujian iaitu penyebaran wabak COVID-19. Apa yang berlaku kat sini sedikit sebanyak telah menjejaskan ekonomi syarikat pelancongan, mengedar makanan halal dan banyak lagi. Sebab apa terjadi seperti ni? Kerana tempahan yang dilakukan terpaksa ditangguh mahupun dibatalkan disebabkan dikeluarkan satu arahan oleh kerajaan bahawa seluruh rakyat Malaysia harus menjalankan SOP yang telah diberitahu. Oleh itu, segala perancangan pihak pelancongan Muslim yang telah diaturkan oleh pelanggan sebelum ini terpaksa ditangguhkan dan menyebabkan kerugian yang sangat tinggi. Mereka yang mengalami kerugian dari segi perkhidmatan makanan halal dan tidak dapat digunakan oleh kerana tiada sambutan, ekonomi negara turut terjejas dan sebagainya. Banyak negara Islam seperti Turki, Indonesia, Brunei dan sebagainya turut menjadikan sektor pelancongan Muslim ini sebagai salah satu penjana ekonomi diorang. Oleh sebab yang ujian ni datang, jadi semua industri pelancongan Muslim global terpaksa dihentikan buat sementara waktu bagi mengambil masa untuk mengurangkan penularan wabak, untuk dielakkan supaya tidak menjadi lebih tidak terkawal. Okey, solusinya adalah industri pelancongan Islam atau dikenali sebagai pelancongan Muslim ni merupakan salah satu program yang diyakini boleh menjana hasil yang lebih tinggi kepada industri pelancongan di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Jadi dengan menyedari potensi besar itu, kita cerita kat Malaysia, Pusat Pelancongan Islam atau ITC, agensi kerajaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK, perlu melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meneroka peluang dan segmen pasaran itu. Seterusnya dapat menjadikan negara kita ni sebagai satu destinasi pelancongan Islam iaitu pilihan utama selepas berakhirnya COVID-19 ni. Terdapat sebanyak 16.72 bilion yang dijana program ini pada tahun lalu. Dengan yakin industri pelancongan negara Malaysia boleh melonjak lebih tinggi selepas COVID-19 ini berakhir. Hal ini kerana setelah diambil kira, Malaysia diiktirafkan sebagai tempat pertama dalam laporan Global Muslim Travel Index dan destinasi Muslim mesra wanita dalam laporan iaitu Muslim Women in Travel oleh Mastercard
dan Crescent rating tahun lalu. Jadi Pusat Pelancongan Islam atau ITC ini perlu mengaturkan beberapa program pengguna dan dagangan untuk dilaksanakan selepas COVID ni, termasuklah program yang membabitkan pelancongan Muslim-Muslim, halal hub serta keyakinan terhadap pelancongan jenama Muslim Islam. Benda ni untuk kita pastikan bahawa industri pelancongan Islam ataupun Muslim-Muslim ni terus dipaksa agar dapat memberikan impak yang signifikasi kepada sosioekonomi. Okey, yang seterusnya adalah cabaran dan solusi yang lain-lain. Okey, saya ambil tajuk yang lain ni seperti macam kenaikan harga bekalan makanan yang tinggi. Okey, pandemik COVID-19 ni terbukti telah menjejaskan ekonomi global, termasuk kilang-kilang pengeluar makanan. Jadi mereka terpaksa menghadapi kerugian yang besar. Jadi mereka mengambil salah satu cara untuk menutup segala kerugian mereka dengan mengenakan harga yang tinggi terhadap makanan yang mereka hasilkan kepada pengguna. Oleh sebab demikian, banyak permintaan bekalan makanan daripada pengguna. Jadi dengan ini, pengusaha mengambil kesempatan atas kesempitan yang telah berlaku dalam kalangan masyarakat pada masa kini dengan menaikkan harga, sehingga kan pelanggan tidak mampu untuk mendapatkannya. Jadi ini merupakan perkara yang agak keterlaluan lah, sebab diorang bukan saja tidak berkemampuan, tetapi mereka saja kekurangan wang, malahan mereka juga turut terpaksa diberhentikan pekerjaan semasa PKP. Perkara sebegini adalah sikap yang tidak, orang kata, bertoleransi ataupun berperkemanusiaan lah kepada pengeluar tersebut. Sebab apa? Kerana dia mempunyai sikap yang tamak dan hanya mementingkan diri semata-mata untuk menjana keuntungan atas keperitan orang lain. Sedangkan pengusaha bekalan makanan sudah jelas bahawa situasi orang ramai pada masa kini boleh dikatakan kais pagi makan pagi dan kais petang makan malam, di mana mereka bukanlah tidak mampu, tapi dia perlu, orang kata, berbelanja dengan harga yang mahal, tetapi dia juga perlu memikirkan tentang kesimpanan mereka, betul tak? Jadi pengeluaran makanan haruslah mempunyai sikap yang prihatin untuk orang lain. Bukan kerana perkara sebegini bukanlah jalan singkat bagi pengeluar untuk menjana pendapatan mereka, malahan ia juga boleh mendatangkan kerugian pada masa akan datang, disebabkan produk yang dikeluar mereka akan dibawakan oleh masyarakat kerana penggunaan harga yang tidak masuk akal. Hal ini harus dielakkan oleh pengeluar kerana mereka harus sedar bahawa orang hanya bergantung pada produk makanan mereka sahaja. Malahan mereka tahu yang mereka ni adalah satu pengeluar makanan halal yang berterusan kepada pengguna. Kalau diorang tak ada, jadi orang ramai akan berkelaparan lah, lebih lagi golongan kanak-kanak, betul tak? Berbanding dengan itu lain seperti pelancongan, kedai baju dan banyak lagi tidak dibenarkan untuk menjalankan operasi sebab wabak COVID ni yang masih berleluasa terselar, di mana syarikat yang disebutkan tadi sememangnya kurang diperlukan membanding dengan industri halal. Okey, solusi yang perlu diambil adalah berdasarkan cabaran yang berdasarkan cabaran tadi, terdapat banyak solusi yang dapat dijalankan, terutamanya dari segi tanggungjawab, di mana tanggungjawab harus dimainkan oleh pihak berkuasa seperti di Malaysia, KPDN HEP, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, yang perlu membuat pemantauan dari segi timbangan dan harga barangan. Makanan yang dijual sama ada sesuai atau tidak dengan berat yang sama harga yang diletakkan. Bukan itu saja, tetapi pihak berkuasa ini juga perlu memastikan bahawa pengeluar boleh meletakkan harga yang lebih tinggi, tetapi tidak perlu sehingga meletakkan sampai harga yang tak masuk akal. Jadi orang kata ia mampu milik. Selain itu, jika mana-mana pihak yang degil atau melanggar arahan dari pihak berkuasa ni, pesalah boleh dikenakan, orang kata, denda yang setimpal, seperti macam kita kenakan compound kan. Ini sebab kita tak nak, orang kata, ataupun kita tak nak benda ni berlaku, jadi kita nak bagi kesedaran ke orang-orang yang suka ambil kesempatan ni. Okay. Sekali saya nak cakap, pihak pengeluar bekalan makanan halal harus memupuk sikap toleransi dalam diri agar mereka tidak terpalit
serta menanggung kesusahan akibat dari perbuatan pengeluar itu sendiri. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Cadangan dan kesimpulan. Dan antara cadangan yang boleh dilakukan dalam mengembangkan industri halal global ialah membina jalinan kerjasama membangunkan satu rangkaian pengedaran pasaran barangan halal kualiti muslim tempatan dan antarabangsa. Kunci kepada kejayaan bagi mengembangkan industri halal ialah memahami kehendak pelanggan dan tahu bagaimana untuk memenuhi kehendak pelanggan lebih baik dari pesaing-pesaing. Aspek-aspek pemasaran sangat penting untuk berjaya. Ianya mencakupi aspek perkhidmatan sebelum jualan, perkhidmatan semasa jualan dan perkhidmatan selepas jualan yang dilihat berpotensi untuk memberi langkah signifikan terhadap jualan dan prestasi kewangan perusahaan makanan. Seterusnya, kerajaan-kerajaan negeri telah menetapkan kawasan untuk perusahaan makanan halal dan ada pula kerajaan negeri yang telah membina kawasan-kawasan tersebut. Sebagai contoh, Kerajaan Selangor bersetuju ke atas cadangan penubuhan halal antarabangsa Malaysia MIHH yang akan dibangunkan oleh sebuah syarikat swasta dan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS di Johan Setia bagi memudahkan perkembangan industri halal terbesar iaitu dari segi makanan halal. Rumusan. Baiklah, antara rumusan yang boleh disimpulkan daripada tajuk ini ialah sektor ini tidak hanya besar dan memiliki nilai perniagaan tetapi juga sebagai fardu kifayah bagi Muslim. Perkara penting yang utama ialah mewujudkan kesedaran tentang kepentingan produk halal di pasaran antarabangsa, membentuk rangkaian kerjasama serta dapat mengawal keuntungan yang lumayan di antara industri pengeluar produk halal terbesar di dunia. Di samping menyediakan maklumat yang jelas tentang faedah yang diperolehi dari jenama halal bagi membantu pengeluar mengeluarkan produk tempatan untuk memasarkan produk halal mereka di arena antarabangsa. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memberi maklumat kepada pengusaha-pengusaha tempatan tentang kepentingan produk halal di pasaran antarabangsa. Selain mewujudkan kesedaran kepada pengusaha-pengusaha dari orang ramai mengenai komitmen negara dalam menangani kepentingan isu-isu pengeluaran, pengiktirafan dan pasaran makanan halal, di samping usaha pemasaran bertujuan untuk mempromosikan barangan yang diniagakan, usaha untuk meningkatkan kefahaman pengguna mengenai konsep halal serta menyedari potensi konsep halal sebagai satu simbol kualiti dan keselamatan yang bertaraf antarabangsa juga perlu dipertingkatkan.